billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah nampak masih terus bertadarus lagi, walaupun ada ramai yang dah khatam tu kan, tapi masih lagi bertadarus, berjemaah fardu subuh, dan terus bersama dengan kita dalam Tanya Ustaz pada hari ini dalam membincangkan tentang topik kisah Ramadan dari Al-Quran. Dan spesialnya hari ini kita nak cerita tentang menjejaki Lailatul Qadar. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Tuan Guru kita, Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Yang ni yang jemaah kita tunggu-tunggukan Ustaz. Berkaitan dengan menjejaki Lailatul Qadar. Sebab dia tunggu 21, tunggu 23. Dah ada ke belum Lailatul Qadar ni? Tapi relax dulu, ada lagi masa berbaki sekitar 6 hari je Ustaz. Untuk kita menjejaki Lailatul Qadar. Baik, para penonton yang mungkin nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, nak ajukan soalan, boleh call kita di talian 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, para penonton sekalian, anda semua dah bersedia ke dengan mushaf? Nanti Ustaz boleh beritahu kepada kita muka surat berapa dan ayat apa yang akan kita tadabbur pada pagi ini. Anda semua dah bersedia? Jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah kami ditidurkan, dimatikan seketika, dan kepada Engkau jugalah kami akan dikembalikan. Ibu ayah, para penonton yang setia, pencinta ilmu bersama rancangan Tanyalah Ustaz yang saya kasihi, didoakan supaya ibu ayah semua dalam lindungan dan juga lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan di mana kita rasa sangat berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah tidak terhingga kerana Allah masih lagi memberi ruang dan peluang untuk kita berada di 10 terakhir malam-malam istimewa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini kita pilih topik untuk membicarakannya, ataupun pilih topik untuk kita perhalusi dan untuk kita selongkar dan juga kita cari apa yang terkandung di dalam sebalik surah Al-Qadar, ataupun bagaimana sebagai seorang Muslim menjejaki malam Lailatul Qadar yang menjadi bulan yang dinanti-nanti, yang menjadi malam yang dinanti-nanti, malam yang didamba, malam yang dirindui oleh para alim ulama maupun para salafus soleh, para mereka yang ataupun kepada mereka yang ingin mencari peluang dapatkan kebaikan 1000 bulan, Aiman. Jadi kita mulakan dengan bacaan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar daripada ayat 1 hingga ayat ke-5. Silakan kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ini taranum apa ni Ustaz? Ini lagu Hijaz. Masya-Allah, sedap Ustaz. Boleh ya? Boleh. Boleh. Terima kasih Dai Aiman dan juga kepada ibu ayah yang telah mengikuti bacaan tadi. Saya rasa bolehlah ikut slow-slow kat rumah tu kan. Tengok test power. Hari ni pun pagi-pagi elok kita test power ni Aiman. Betul, untuk latih suara kita ni jadi lebih mantap. Baik, kita lihat terjemahan dia. Daripada ayat 1 hingga 5, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita melalui ayat-ayat daripada surah Al-Qadar 1 hingga 5. Kita lihat tafsiran dia sikit Aiman, supaya kita dapat menyantuni serta memperhalusi apa yang terkandung di sebalik surah Al-Qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami, maksudnya Allah dan kerajaan Allah, segala makhluk Allah dan juga segala alam semesta yang menjadi makhluk yang ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa tunduk patuh kepada Allah. Anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkannya. Nya itu kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Kalau kita lihat dalam ayat sebelum ini ataupun Bismillahirrahmanirrahim, dia biasanya bahasa Arab ni dia bila guna ganti nama hu, ha, hi, semua itu mestilah ada dikhabarkan sebelum itu. Tetapi disebabkan masyhurnya bulan ini dengan bulan yang dikenal dengan bulan Al-Quran diturunkan, kita tahu dalam ayat surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah pilih untuk turunkan Al-Quran, dan ada satu malam secara spesifik Allah turunkan Al-Quran daripada sisi Allah ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke lapisan langit yang pertama. Itu yang dinamakan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam yang Tuhan Allah pilih untuk turunkan adalah malam Lailatul Qadar. Lailah maksudnya malam. Lail maksudnya malam. Al-Qadar ketentuan atau malam yang menjadi satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan, kita akan lihat apa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana tafsir. Wama adraka ma Lailatul Qadar, yang bermaksud dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar. Simple translation dia ialah, tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadar? Wama adraka ma, cuba pinjam kejap mata tu, tengok kepada kalimah adraka. Cuba lihat adraka. Wama adraka. Dalam Al-Quran ada juga Allah Ta'ala sebut wama yudrika. Betul kan? Betul. Adraka yudrika. Adraka yudrika, dua-dua adalah bermaksud tahukah kamu? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu kiamat? Jadi Allah tanya dalam bentuk soalan yang Allah tanya tu kita tak ada jawapan. Yang ada jawapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yudrika, jawapannya atau tanda-tandanya menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Manakala adraka, kalau adraka ada tanda-tanda yang kita boleh nampak. Sebab itu ulama perincikan apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kalau bila berlaku kiamat, kalamhil basar, dia tiba-tiba berlaku, tak ada siapa pun akan diberitahu. Mati pun begitu juga. Jadi ada perkara tanda-tandanya Tuhan sembunyikan, ada perkara tanda-tandanya Allah beri tahu kepada manusia melalui ilmu.
dalam isu Lailatul Qadar ataupun dalam kita menjejaki malam Lailatul Qadar, Allah telah sebut secara umum dan diperincikan oleh ulama mengenai apakah tanda-tanda akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Kita tahu Aiman, malam Lailatul Qadar ini ada beberapa ciri. Ya Ustaz. Di antaranya tidak hujan, tidak panas ataupun cuacanya tenang, tidak ada ribut, tidak ada taufan, tidak ada hiruk pikuk. Dia malam tu malam yang cukup menenangkan. Awan cerah. Jadi ciri-ciri yang manusia rasa malam tu dia luar biasa dalam 30 malam tu ada kelainan. Malam tu ada kelainan. Bila sebut tak panas, tak sejuk, saya khawatir ada orang dia akan hulur tangan ikut tingkap. Tengok cuaca. Tengok hulur Okey tangan. Tak panas. Panas. Malam ni panas. Taklah itu qadar. Besok ulur pula. Panas lagi. Lusa ulur pula. Wih, sejuk sangat ni. Kalau ikutkan dia punya indikator malam tu qadar ni, tak panas, tak sejuk. Jadi, udahnya 30 malam tu atau 10 terakhir tu langsung dia tak dapat. Dia tak merasakan malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala beritahu kenapa kita kena cari, kenapa kita kena rebut, kenapa kita ambil peluang. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni hampir 83 tahun. Jadi setiap orang kita bila dapat malam tu qadar, bayangkan umur yang begitu panjang dari sudut amalan. Begini Aiman, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi ma baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Tetapi bila mereka dibangkitkan dekat akhirat, bila mereka kumpul, bila mereka lihat balasan amalan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, mengatasi umur 70 tahun. Macam mana tu Ustaz? Contoh kalau Aiman sekarang ni umur 30 tahun, dapat satu Lailatul Qadar tahun ni. Tahun depan dapat satu lagi. Tahun akan datang dapat lagi. Katakan sepanjang seumur hidup Aiman ni dapat malam Lailatul Qadar 10 kali. Amin. Kalau satu malam 1000, satu malam kita dapat 1000. Kalau 10 malam dah dapat 10,000. 10,000 kali kita kata 80. 8 kali 10 dah 800 tahun. So Aiman masa meninggal katakan umur 70 tahun, tapi masa collect pahala ni Allah bagi macam umur 800 tahun. Sebab itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi umur mereka tak begitu panjang, tetapi bila mereka collect ataupun mereka kutip hasil di mahsyar kelak, pahala mereka mengatasi umur. Itu satu. Keduanya, ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu malam yang sangat istimewa ini. Mengikut beberapa riwayat, para sahabat ridwanullah alaihim bila duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu diceritakan mengenai Bani Israel. Bani Israel berjuang 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Jadi sahabat-sahabat ni jadi jealous. Dalam perkara yang baik, jealous tak salah. Sahabat jadi jealous. Sahabat kata, ya Rasulullah, untunglah mereka ya Rasulullah, ya, umur mereka panjang, mereka boleh berjihad lama, jadi pahala mereka banyak. Kami ni umur tak panjang macam mereka. Jadi begitulah dia punya rintihan, dia punya jealous tu. Dengan datangnya malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kelebihan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi umat-umat yang lain atau umat-umat dari kalangan Bani Israel. Kemudian pada malam tersebut juga Allah Ta'ala beritahu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu itu Aiman dan juga kepada ibu ayah, yang membawa maksud turun tak berhenti-henti. Kalau nazalal malaikatu warruh, malaikat turun sekali saja. Tapi tanazzalul malaika maksudnya malaikat itu turun berbondong-bondong, turun tak berhenti-henti malam tersebut. Berapakah jumlah malaikat? Lebih ramai daripada manusia, lebih ramai daripada makhluk-makhluk lain. Kalaulah malam itu Allah hijabkan kita, boleh lihat malaikat, berselisih malaikat, sikit-sikit kita berselisih, sikit-sikit kita berselisih.
Ratio dia tu manusia dengan malaikat, kita akan nampak berapa kabilangan malaikat. Malam itu Allah muliakan penduduk bumi dengan menghantar malaikat yang begitu banyak turun seperti mana turunnya hujan ke bumi ini untuk melihat mereka yang beribadat pada malam tersebut. Malaikat ini turun dan chief malaikat pun turun. Ketua dia. Waruh. Dalam ayat ni bunyi ruh. Namanya ruh ialah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ni ada banyak nama. Ruh, Al-Amin, ada macam-macam. Ada beberapa nama yang digelar dalam Al-Quran. Fiha, pada malam tersebut, biizni rabbihim, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli amr, iaitu kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikutnya. Kalau malam itu malam Allah nak mentakdirkan segalanya akan berlaku pada tahun akan datang, bayangkan kalau kita hidupkan malam tersebut, kita sedang solat, kita sedang berdoa, kita sedang bertahajud, kita sedang berselawat, kita sedang berzikir, kita sedang apa amal soleh yang kita sedang buat. Jadi pastinya yang demikian itu akan mengundang satu keputusan atau akan mengundang persiapan yang lebih baik pada tahun akan datang. Contohnya, bila saya beribadat, saya berdoa, Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan tahun akan datang 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik. Jadi kita kena minta, wahai Tuhan, takdirkanlah bagi aku sesuatu yang baik. Takdirkanlah untuk aku sesuatu yang akan menyenangkan aku, tidak menyukarkan aku. Jadi pada malam tersebutlah kita akan berdoa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat terakhir, ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam berkat itu hingga terbit fajar. Salamun. Salamun. Dia kalau kita nak bagi salam ke orang, assalamu alaikum. Dia kata assalamu ala. Tak ada. Assalamu. Tak ada. Dia sebut salamun. Maksudnya salam yang tidak ada penghujungnya. Salam yang syarat dengan suatu pujian, salam yang syarat dengan satu kemuliaan bagi mereka yang sedang menghidupkan malam tersebut. Sebab dari sudut bahasa Arab, Aiman, dia tak ada alif lam, itu adalah lebih asal. Kalau saya nak sebut assalam dengan salam, tak ada alif lam. Salam itu adalah lebih asal daripada assalam. Saya masukkan alif lam. Itu bersebab. Kalau tidak, dia akan lafaznya mutlak. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam tersebut, siapa-siapa yang sedang beribadat, maka malaikat-malaikat yang turun itu akan menyapa. Akan menyapa orang yang sedang beribadat. Walaupun kita tak dapat dengar bahasa dia, tak dengar bunyi ataupun ucapan malaikat, tapi itulah keistimewaan bagi mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ada cerita-cerita yang menarik yang melalui pengalaman saya, nanti saya akan kongsi dengan para penonton. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Aiman, silakan. Selamatlah kita tak dengar, Ustaz. Kalau dengar lagi dulu, Ustaz. Itu dia, Masya Allah, ini kehebatan malam Lailatul Qadar. Cerita apa tu, Ustaz? Ya. Selepas ni Selepas ni. Baik para penonton, kalau nak tahu apakah kisah yang akan Ustaz kongsikan, kembali selepas ini, tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baik, Ustaz. Nikmati diskaun 1.50% daripada harga emas dengan kempen diskaun akaun Affin Emas I. Hubungi 03-8230-2222 atau kunjungi mana-mana cawangan Affin Bank, Affin Islamik berdekatan dengan anda untuk maklumat lanjut sentiasa untuk anda. Baik, terima kasih para penonton, terus kekal setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baik para penonton sekalian, kita pun rasa teruja dan rasa seronok dengan kelebihan malam Lailatul Qadar ini. Mungkin Ustaz, kita nak dengar lagi apa sebenarnya di sebalik ayat Al-Qadar ini, Ustaz. Fadhal. Ya, terima kasih Dak Aiman. Terima kasih kepada ibu ayah, para penonton yang setia lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Qadar perihal malam Lailatul Qadar, malam yang menjadi malam kemuliaan yang sangat agung, Allah juga sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, yang mana Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi
Inna kunna munzirin. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkat, iaitu kami berbuat demikian kerana sungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran, iaitu jangan hamba-hamba kami ditimpa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini biasanya akan digabungkan dengan surah Al-Qadar. Maksud gabungan, maksud bila saya tafsirkan surah Al-Qadar, saya kena juga cerita mengenai ayat 3 daripada surah Ad-Dukhan yang membawa maksud yang sama, iaitu dalam surah Al-Qadar Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar, dalam surah Ad-Dukhan Allah sebut Lailatin Mubarakah, iaitu malam yang syarat dengan keberkatan. Bila ada keberkatan, iaitu ziyadatul khairi wal manfa'ah, maksudnya berkat ialah ziyadah ataupun penambahan, limpahan pada kebaikan-kebaikan. Jadi oleh demikian, bagi mereka yang mendambakan kebaikan, maka dia kenalah hidupkan malam yang syarat dengan kebaikan supaya dia dapat cedok, dia dapat radiasi daripada malam yang penuh barakah tadi, supaya kita tidak ketinggalan. Jadi malam ketetapan itu adalah malam yang syarat dengan keberkatan. Rugi atau tidak kalau dibiarkan malam yang penuh barakah itu berlalu begitu saja? Rugi sangat, Ustaz. Kita kan kalau jumpa siapa-siapa alim ulama yang kita tahu orangnya sangat tinggi kedudukan, kemuliaan, ilmu sangat tinggi, kita nak rebut, Aiman, kita nak rebut. Kalau boleh kita nak salam, nak cium tangan, kalau boleh nak dekat, kalau boleh nak mendampingi dia, walaupun seketika. Ini kan pula malam yang penuh dengan keberkatan. Baik. Para ulama telah memberi tafsiran bagi ayat-ayat yang kita bacakan tadi, terutamanya di dalam surah Al-Qadar bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ulama mentafsirkan begini. Ats-Tsa'labi dalam kitab tafsir Kashfu wal Bayan menyatakan bahawa nazala Al-Quran difahami secara kinayah, secara metafora, ya. Al-Quran diturunkan secara sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril ataupun melalui wahyu pilihan Allah Subhanahu wa taala mengikut metod-metod yang tertentu selama 23 tahun. Perihal turunnya Al-Quran kita telah pun bincang sebelum ini. Menurut Ats-Tsa'labi juga dinamakan malam itu dengan malam Al-Qadar kerana ia adalah malam diberkati dan diturunkan pada malam tersebut kebaikan, keberkatan, keampunan. Kebaikan, keberkatan, keampunan. Kebaikan, keberkatan, keampunan. Sebab itu bila Nabi SAW pesan kepada ahli keluarga Nabi SAW, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir, atau kama qala alaihi salatu wasalam, carilah malam Lailatul Qadar ini pada 10 terakhir. Suruh cari. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sekiranya aku ditemukan dengan malam tersebut, apa yang harus aku lakukan?" Apa yang harus aku lakukan? Maka baginda kata, "Bacalah doa ni wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna." Jadi ini doa Nabi sebut, kalau engkau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bacalah doa ini banyak-banyak. Kalau tak sempat nak tahajud, tak sempat nak berqiyamul lail, tak sempat nak baca Quran, rasa malam tu qadar kot malam ni, baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mungkin ramai di antara kita juga tak boleh nak hafal sebab dia Arab kan, dia teks tu dalam bunyi bahasa Arab. Baca bahasa Melayu, wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang suka beri keampunan. Berilah kami keampunan ya Allah, berilah kami keampunan. Minta keampunan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang suka beri keampunan, berilah kami keampunan. Kami ni banyak dosa ya Allah. Itulah nak minta tu. Tak payahlah nak cari, kalau tak tahu, tak hafal teks bahasa Arab, tak apa. Mohon kebaikan, keberkatan dan keampunan. Betul kan? Itu satu. Kemudian dalam malam ini juga para ulama menganggap bahawa malam ini adalah malam yang tidak diberikan kepada mana-mana umat sebelum ini. Bani Israel walaupun umur mereka panjang, walaupun Allah Ta'ala sebut dia orang ni banyak dapat rasul, banyak dapat nabi, tapi mereka tidak dikurniakan dengan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Allah simpan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baghawi
mentafsirkan dalam tafsir Ma'alimut Tanzil menyatakan bahawa amalan soleh yang boleh dilakukan pada malam Lailatul Qadar dan amalan-amalan dilakukan pada malam tersebut adalah lebih baik daripada amalan dilakukan pada selama 1000 bulan tanpa malam Al-Qadar. Maksudnya malam Al-Qadar satu dia equal kepada sama dengan 1000 malam atau 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Jadi 1000 bulan tu kita kena kali pula. 1000 bulan tu kan, 1 bulan, 1000 bulan. Jadi kita kali, kita akan dapat natijah dia. Jadi kita kata, wow, banyaknya. Jadi takkan dalam semua hidup ni sekali pun tak dapat Lailatul Qadar. Takkan sekali pun kita tak teringin untuk dapat malam Lailatul Qadar. Tapi Ustaz, bila Ustaz sebut 1000 bulan Ustaz, kita tanya juga kenapa angka 1000 tu diletakkan dalam ayat tu Ustaz? Terima kasih. Very good question. Terima kasih Aiman. Satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya ada juga di antara ulama yang berpendapat bahawa 1000 itu adalah gambaran kepada limpahan, luas, sangat besar, sangat agung. Sebab mengikut beberapa pendapat ulama, Alf dalam Al-Quran adalah gambaran kepada bilangan yang sangat besar, pemberian sangat besar. Walaupun nampak 1000 bulan, tetapi di sisi Allah adalah lebih luas daripada itu, mengikut setengah ulama. Sebab ada di situ ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Sebab ada juga di antara manusia yang menganggap atau mengharapkan dia akan dipanjangkan usia sampai 1000 tahun. Berlaku atau tidak? Kita kata tidak akan berlaku, Ustaz. Tak akan berlaku. Habis Quran sebut 1000 tahun. Itu adalah gambaran Allah nak beritahu begitu besarnya harapan mereka supaya mereka dapat 1000 bulan. Itu di antara tafsiran ulama kenapa 1000 bulan. Jadi kita boleh ambil secara literal 1000 bulan itu membawa maksud 83 tahun dan boleh juga difahami bahawa 1000 bulan itu adalah membawa maksud ketidakhabisan ataupun satu jumlah yang sangat besar dari sudut kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-Baghawi juga menyatakan bahawa Jibril alaihi salam turun bersama pada malam tersebut dengan penuh keamanan dan membawa kebaikan dan keberkatan kepada manusia sampailah terbit fajar shadiq, sehinggalah azan subuh. Jadi inilah beberapa tafsiran yang diberikan oleh para ulama. Dan malam-malam Lailatul Qadar ini seperti mana kita tahu dalam banyak hadis-hadis sahih, barangkali ustaz-ustaz kita pun dah banyak bercerita, carilah malam Lailatul Qadar ni pada 10 akhir Ramadan. Bila kata 10 akhir Ramadan, ada riwayat-riwayat lain juga sebut malam-malam yang ganjil. Fil witri awakhir, maksudnya malam-malam ganjil pada 10 terakhir Ramadan, maksudnya 21, 23, 25, 27, 20, 29. Inilah malam-malam ganjil. Adakah semua ulama sepakat mesti berlaku Lailatul Qadar malam ganjil? Tak, ada juga pendapat yang menyatakan bahawa boleh berlaku pada malam genap. Tuan-tuan, ini adalah panduan. Panduan ini untuk memudahkan atau menggalakkan atau memotivasikan kita. Namun demikian, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk datangkan malam Lailatul Qadar pada malam genap 22, 24, 26, 28. Manusia menghitung akan dapat Lailatul Qadar pada malam ganjil. Allah kata, tak, tahun ni aku datang Lailatul Qadar pada malam genap. Ada siapa boleh apa-apa? Ada siapa boleh bangkang? Ada siapa boleh bantah? Tak boleh. Jadi oleh yang demikian, jangan pernah kita hanya beribadat pada malam ganjil. Dia pun pergi tarawih 21, 23, 25, 27. Yang genap dia tak pergi. Bila kata semalam tak nampak, semalam malam genap aku tak pergi sebab Lailatul Qadar ni Lailatul Qadar ni malam ganjil kan. Jadi aku pergi malam ganjil. Udahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala alaihi, salah satu pendapat sebut berlaku juga malam Lailatul Qadar pada 24 Ramadan. Alamak. Ya, Ustaz. Iya, dia tak jadi 23, 24 sahaja. Boleh jadi 24. Sebab bila imam-imam kita ni beritahu, selain daripada malam ganjil, ada possibility berlakunya malam Lailatul Qadar, itu malam genap. Itu bermaksud para ulama kita telah pun melalui pengalaman tersebut. Telah melalui
pengalaman tersebut. Jadi sebab itu ulama kita berani menyatakan bahawa malam ganjil tak semestinya malam ganjil, malam genap pun boleh berlaku. Ada juga pendapat-pendapat yang agak nadir, agak terpencil. Lailatul Qadar itu hendaklah dicari daripada malam pertama Ramadan. Oi. Pada awal lagi. Cuma kita ni dah jadi huru-hara sikit lah. Sebab huru-hara. Sebab kita ni awal Ramadan penuh. Aiman pun ada pengalaman duduk dekat Jordan. Kita tahu bagaimana kalau negara Arab ni, awal Ramadan ini masjid-masjid mereka taklah meriah sangat. Tapi masuk 10 terakhir, tengok masjid-masjid mereka meriah, penuh. Orang beriktikaf, orang qiyamul lail, hidup malam-malamnya. Kita pun banyak masjid yang buat qiyamul lail 10 terakhir, Man. Betul, 10 terakhir di Malaysia ni pun banyak masjid-masjid buat 10 terakhir, buat qiyamul lail dan sebagainya. Tapi itulah sambutan orang yang sama je. Orang yang sama saja. JK Ustaz Barangkali kan. Barangkali. Satu lagi Aiman, mungkin di negara kita ni bulan puasa kita tak cuti. Kalau negara Arab, kebanyakan negara Arab macam Kuwait ke Saudi ke, mereka bulan Ramadan mereka cuti. Jadi siang mereka tidur, malam mereka jaga. Jadi dia tukar malam pergi siang, siang pergi malam. Siang mereka akan tidur sampai Zuhur. Tapi ialah kita kata bulan puasa, siang puasa tidur lama makruh. Kan tidur banyak. Tapi dia kata tidur tu untuk kumpul tenaga untuk malam. Ada kawan saya, dia kata, Ustaz, kalau saya tak tidur 2 jam Ustaz, siang Ramadan itu tak cukup, 2 jam memang malam saya tak boleh nak qiyam. Jangankan qiyam pukul 2 pagi, tarawih pun saya tak boleh berdiri tegak Ustaz. Macam duduk atas bot melayang-layang. Sebab itu ada di sana hadis-hadis Nabi SAW suruh mencari malam Qadar pada 10 terakhir, dan baginda SAW sendiri akan bangun, akan beribadat dan mengejutkan ahli keluarganya. Aiqadha ahlahu. Baginda akan bangunkan ahli keluarga. Yang keduanya, baginda akan memperketatkan lagi kain yang diikat, mi'zarahu wa syadda mi'zarahu, maksud baginda akan ketatkan lagi kain. Itu adalah gambaran kinayah. Kinayahnya bahawa baginda tidak mendatangi isteri pada 10 terakhir. Itu Nabi buat. Kalau saya datangi isteri juga 10 terakhir Ustaz, salah ke? Tak salah. Tak salah, itu benda yang halal. Terpulanglah, tapi baginda nak beritahu, nak fokus untuk ibadat dan mengenepikan keinginan badan dan juga nafsu, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dah banyak riwayat-riwayat yang ada di sana bahawa mengenai malam Lailatul Qadar. Ada pendapat sebut Lailatul Qadar ni, dia beginilah Aiman. Bila saya kumpulkan semua pendapat-pendapat ulama ni, dia secara jumlah yang besar kata ada malam 27. Malam 27. Nah, so kita malam ni, kalau malam ni kan, malam ni dia 25 kita malam ni. Puasa 24, malam 25. Takut ada yang kata, saya puasa 25 dah Ustaz. Dia macam mana aku boleh puasa lebih sehari awal? Dia boleh bajet, dia kata saya puasa sehari awal supaya saya dapat raya awal. Tak boleh. Jangan macam-macam. Jadi malam ni kita puasa 24, so malam ni malam 25. Malam besok 26. Malam tulat iaitu Isnin malam Selasa. Isnin malam Selasa itu adalah malam 27. Jadi pendapat yang jumhur ni, yang majoriti ni nampak cenderung pada malam 27. Sebab mengikut kira-kira yang mereka buat, yang pertamanya mengenai kalimah-kalimah yang ada, beberapa bancian yang mereka buat dan juga beberapa pengalaman yang mereka lalui, maka mereka kata consistently Lailatul Qadar ni malam 27 lah. Macam tu. Tapi tidak disepakati pendapat ini adalah pendapat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesiapa yang mencari Lailatul Qadar hendaklah mencarinya pada malam ke-27. Carilah Lailatul Qadar pada malam ke-27. Ada juga pendapat sebut 23 Ramadan. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Khuzaimah dan juga Abu Awanah dan juga At-Tahawi berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Unais bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri lailata 23. Maksudnya carilah malam Lailatul Qadar pada malam 23 Ramadan. Malam tadi ya, Man? Alamak. Kalau ikut malam tadilah, sebab kita siang 24, semalam 23 malam. Betul kan? Jadi kita, kalau malam tadi kita qiyam, kita
beginilah qiyam ni, mungkin saya ni bukanlah seorang yang reti bangun 2 pagi, 3 pagi. Saya bangun 5.30 Ustaz. Saya sahur-sahur, saya pergi solat subuh. Dia bukan jenis bangun awal untuk qiyam 3 pagi, 4 pagi, tak. Jadi kalaulah dia dapat solat isyak saja malam tersebut, dengan solat isyak berjemaah, subuh berjemaah, dia juga akan dapat fadilat telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apatah lagi kalau dia dapat berterawih di masjid. Sebab malam ini dalam kiraan kalender Islam adalah dengan tenggelamnya matahari. Masuk maghrib dah malam lah. Kalau kita solat sunat tarawih start pukul 9, kira sebahagian malam tersebut. Ada juga yang berpendapat bahawa cari dah malam Lailatul Qadar pada 21 Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tuntutlah malam Lailatul Qadar pada malam 17, 21 dan 23. Ada hadis. Takkan saya nafikan hadis tersebut? Ada 27 bukan hadis. 27 ada pendapat Ibnu Umar dan pendapat-pendapat ulama. Dan mengikut Imam Syafi'i 23. Imam besar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Ya. Jadi mereka berpendapat bahawa Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Khuzaimah berpendapat 23. Datang pula riwayat lain sebut 21, 17, 21 dan juga 23. Dan ada juga pendapat lain sebut pada 24 Ramadan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisu lailatul qadri fi 24. Maksudnya carilah malam Lailatul Qadar pada malam 24. Akhir malam Ramadan. Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisu lailatul qadri akhir lailati min Ramadan. Ambil. Maksudnya carilah malam Lailatul Qadar pada malam yang paling akhir Ramadan. Paling akhir? Paling akhir. Itu dah nak balik kampung tu. Balik kampung. Dah macam-macam kita akan. Jadi, rahsianya, malam Lailatul Qadar start daripada 71, 21, 23, 25, 27, 29, ada riwayat sebut 24. So, maksudnya bila campur semua, tak ada malam yang terkecuali. Malam-malam tersebut ada saja di sana petunjuk bahawa barangkali, mungkin, inilah malamnya. Carilah. Jadi kalau kita kumpul, tak ada malam yang akan terkecuali. Sampailah malam yang terakhir. 29. Malam terakhir 29 tu. 29 tu mood kita dah lain. Itu dah depan TV Ustaz. Tunggu pengumuman. Dan saya juga akan nak ulas sikit mengenai kita berebut bila nak raya ni. Cantik Ustaz. Selepas ini. Yeah. Tapi tadi Ustaz, kita ada utang satu cerita daripada Ustaz. Banyak utang. Okey. Cerita. Okey. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Tak payah pening-pening lah. Tengok kalender tu. Daripada 10 akhir Ramadan tu, kita stay je lah setiap malam. InsyaAllah kita dapat malam Lailatul Qadar. Berehat seketika. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baik, Alhamdulillah. Maknanya jangan rasa kecewa sebab tadi Al-Fadhil Ustaz ada sebutkan dalam hadis pun menceritakan ada 23, 24, hatta 29 Ramadan pun masih ada lagi peluang untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan kita sia-siakan balut ketupat juga. Kuih raya juga. Tapi malam tu kita hidupkan. Mana tahu dapat Lailatul Qadar. Tapi macam mana dengan cerita Ustaz? Tadi Ustaz, di penonton kita dah tak sabar nak dengar. Silakan. Ceritanya ini berlaku kepada seorang driver taksi. Driver taksi ni dia tak beragama Islam. Dia ni seorang lelaki yang beragama Hindu. Driver taksi, maklumlah, driver taksi ni balik tengah malam, kadang tengah pagi, baru balik hantar passenger, hantar penumpang kan. Satu hari ni dalam bulan puasa benda ni berlaku, dia balik lewat malam. Dekat pukul 2 lebih dia balik. Dia balik, dia park kereta kat rumah, dia masuk rumah dia mandi apa semua, siap-siap apa semua, dia nak tidur. Masa tidur tengok tingkap bilik dia, bilik tidur dia tu tak tutup, nampak macam terbuka. Dia pun pergilah capai tingkap tu nak tutup. Masa dia tutup tu, masa nak tutup tingkap tu, mata dia jatuh keluar. Mata dia bukan jatuh maksudnya, pandangan dia jatuh keluar. Dia tengok keluar taman dia, rumah dia lah, tengok keluar, tengok pokok-pokok tengah sujud. Ush, betul ke Ustaz? Sebab mengikut hadis-hadis, mengikut setengah riwayat kan sebut bahawa malam tersebut semua sujud ke bumi.
Air semua jadi tenang, semua jadi air, jadi suasananya tenang. Pokok kayu semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak pokok-pokok di rumah dia, taman dia tu sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahulah itu sujud ke apa, dia tak tahu. Sebab dia kan bukan beragama Islam. Dia kata, apa benda berlaku ni? Dia tutup. Dia takut dia salah lihat sesuatu perkara kan. Dia tutup tingkap, lepas tu dia tidur. Besok tu dia beritahu kepada kawan dia yang sama, driver taksi juga, yang beragama Islam ni. Dia bagi tahu, dia kata, malam tadi aku tengok benda pelik ah. Aku tengok benda pelik. Kawan ni tanya, apa benda yang pelik? Malam tadi masa aku tutup tingkap ni, aku pukul 3 lebih kurang macam tu, aku nak tutup tingkap. Aku nampak pokok semua tengah tunduk. Dia kata. Aku nampak pokok semua tengah tunduk. Kawan dia ni jadi menggigil lah. Sebab itulah 10 terakhir Ramadan. Jadi Allah perlihatkan kepada seseorang itu yang bukan beragama Islam menjadi asbab hidayah masuk Islam dengan melihat peristiwa malam tersebut, malam Qadar. Pokok kayu sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya orang-orang terpilih saja Tuhan nak bagi tunjuk. Jangan pula kita nak pastikan malam Qadar ni, kita buka tingkap pula kita tengok, tak sujud pun pokok malam ni. Tak sujud pun pokok malam ni. Kita ni memang tak nampak lah tuan-tuan. Sebab pertama sekali kita ni banyak bawa, sorry ya, dengan izin, kita banyak buat kekotoran jiwa. Banyak ada silap dalam diri kita ni. Dosa banyak. Jadi barangkali perkara yang Tuhan nak lihatkan tu tak dapatlah kita lihat. Itu ceritanya, Aiman. Ada cerita satu lagi, Aiman. Ini related dengan zaman Nabi SAW. Hadis ni adalah Sahih Bukhari. Bahawa Nabi SAW telah didatangi Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad SAW akan malam Lailatul Qadar. Maksudnya Jibril turun bagi tahu specifically bila akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi Muhammad awal-awal telah pun diberitahu bila akan berlaku malam Lailatul Qadar. Baginda pun siap-siap, baginda keluar rumah nak beritahu kat sahabat mengenai bila ke malam Lailatul Qadar. Sebab Nabi dan Rasul ini tak boleh sembunyikan apa-apa ilmu, apa-apa mesej yang Tuhan sampaikan. Bila Nabi Muhammad SAW keluar dengan penuh kegairahan nak share dengan sahabat ni mengenai keistimewaan Lailatul Qadar, dalam perjalanan itu Nabi terserempak dengan 2 orang lelaki yang sedang bertelagah, bergaduh. Yang ni kata yang ni kata ni, duk berasakan. Nabi Muhammad damaikan, sudahlah, sudah. Kenapa ni? Apa pasal gaduh-gaduh ni? Sudah. Cukup, bawa tenang kan, bersabar. Jadi Nabi tenang-tenangan tu. Dalam suasana itu Allah lupakan Nabi Muhammad SAW bila ke malam Lailatul Qadar. Saya lama fikir, man. Saya kata, boleh macam tu. Jadi Allah nak sampaikan mesej. Bila saya tanya perihal hadis ni kepada guru kami, Syekh Mahmud, dengan kepada Syekh Salah, almarhum Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Aiman pun biasa tahu nama ni, seorang ulama di Jordan dalam bidang tafsir. Tanya dekat dia, apa maksud hadis ni, doktor? Dia kata hadis ini membawa maksud Allah nak beri macam-macam ke umat Nabi Muhammad ini. Memang Allah nak bagi macam mana Allah bagi Quran, bagaimana macam mana Allah beri keberkatan, limpahan dan juga balasan yang limpahan pahala yang berlipat kali ganda. Allah nak bagi macam-macam. Tapi disebabkan sifat-sifat yang tidak ada nilai ukhuwah, bergaduh, berentakkan, bermusuhan sesama Islam, sesama kaum. Jadi ini menyebabkan terhalangnya umat Nabi Muhammad SAW dari mengecapi pelbagai nikmat, bahkan diganti dengan pelbagai musibah. Faham tak, Iman? Jadi permusuhan-permusuhan, pertelingkahan ada atas nama apa sekalipun menyebabkan jauhnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Betul, Ustaz. Kita hari ni kita bermusuh sebab apa? Kita bergaduh sebab apa? Kita berentakkan sebab apa? What is the issue sebenarnya kan? Kenapa kita tidak boleh ketepikan perkara-perkara yang merupakan ideologi, kita terus pergi kepada apa Quran nak, apa yang Nabi nak, apa yang Islam nak, untuk membina satu kekuatan. Pada masa itu kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakati minas sama'. Kalaulah penduduk sesuatu Korea, sesuatu bandar, sesuatu negeri itu beriman kepada Allah, takut kepada Allah, ada nilai-nilai ukhuwah, Allah akan buka pintu-pintu barakah daripada langit. Kenapa langit?
Sebab itulah punca segala kebaikan. Barakati minas sama, itu adalah daripada limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita sendiri pun, kalau kita duduk dalam mana-mana institusi, kalau kita tidak mendukung, menjunjung, menjulang nilai-nilai persaudaraan ukhuwah, maka kita akan berhadapan dengan pelbagai ujian dan musibah. So ini kekuatan kita. Sebab itu malam Lailatul Qadar juga adalah malam yang memberi mesej yang sangat jelas mengenai keberkatan persaudaraan ukhuwah dalam Islam. Masya Allah. So itu di antara mesej-mesej yang saya rasa sangat penting untuk kita faham. Oh, itu dia. Maknanya kita merebut Lailatul Qadar sehingga ke akhir Ramadan. Tapi itulah Ustaz, kita raya Jumaat ke Sabtu Ustaz? Itu jadi confuse pula ni. Aduh, para penonton kita pun sampai kat luar sana di medsos, media sosial, mereka pun menceritakan tentang hal ini. Dan perkara ini jadi satu isu yang dibualkan secara rancak. Ya. Kita nak lihat juga apa sebenarnya pandangan Islam terhadap raya 29 ataupun raya 30. Silakan Ustaz. Ya. Kalau mengikut ketetapan di Malaysia ni, anak bulan akan dicerap pada 20 hari bulan, iaitu pada hari Khamis. Hari Khamis. Bila cerap anak bulan hari Khamis, kita akan tahulah raya tu Jumaat ataupun Sabtu. Jadi kita akan cerap anak bulan tu pada 29 Ramadan. 29 Ramadan akan dilihat anak bulan sama ada kita puasa sampai 29 hari sahaja ataupun kita berpuasa sampai 30 hari bulan. Kalau kita ditakdirkan berpuasa sampai 30 hari, iaitu kita akan berpuasa sampai 21 April, maka 22 lah kita raya, iaitu hari Sabtu, bukan hari Jumaat. Jadi apa pun bagi saya, kita serahkan kepada kebijaksanaan para alim ulama yang mana mendukung amanah ini, jabatan-jabatan mufti dan juga bahagian falak di jabatan-jabatan mufti ataupun di jabatan-jabatan agama, majlis agama yang akan ada otoriti, akan pergi cerap anak bulan pada 20 hari bulan. Kalau kelihatan anak bulan, maka 21 tu kita rayalah. Jumaat kita raya. Kan? Tak ada timbul istilah raya mengejut, tak mengejut kan. Masalah rendang tak buat lagi Ustaz. Buat siap-siap, peti simpan peti sejuk. Masuk dalam freezer siap-siap. Nanti kalau besok raya, panaskan aja. Tak payah malam tu baru nak kelang kabut. Semua nak buat kelang kabut last minute kan. So baju raya pun ayah nak awal. Ya, ayah nak awal, gantung. Jadi sebab begini, itu satu. Keduanya, takdir katalah malam tu bila 20 hari bulan dicerap anak bulan petang, anak bulan tidak kelihatan, maka 21 tu kita akan sambung puasa lah. Dan penyimpan mohon akan buat pengumuman bahawa besok tak raya. Maka raya ditetapkan pada 22 hari bulan April. Okey, settle. Jadi kita puasa satu hari lagi. Walaupun ini penting, walaupun Indonesia katakan takdir raya lah 21 hari bulan, kan, ataupun Brunei raya, takdir katalah, contoh saya kata ni, ada negeri-negeri yang atau negara-negara yang berhampiran dengan negara kita ni, mereka raya. Mungkin mereka nampak, kita tak nampak. Jadi dia nampak dan kita tak nampak, itu satu benda biasalah. Iklim dan juga kedudukan geografi yang berbeza dan mengikut pemerintah negeri masing-masing. Jangan disebabkan kita kata kita akan raya 22 hari bulan, maka kita kena puasa 21, tengok negeri-negeri lain, negara lain beraya pada 21, kita pun mula komen lah, upload lah maklumat. Kan, kita kata apalah kan, orang lain semua dah raya, kita tak raya, padahal sebelah-sebelah aja. Takkan kita itu pun tak nampak? Saudara, nampak macam ada rasional, tapi saudara tak rasional. Sebenarnya tak rasional. Sebabnya Allah suruh kita puasa satu hari lagi. What is your problem? Nak tambah pahala. Saya kalau marah cakap putih. Cakap putih. Jadi apa masalah kita kalau tambah satu hari lagi? Ingat, disebabkan satu hari yang kita nak tambah lagi puasa, kita buat puasa itu dengan merungut. Merungut. Oh, lain nampak, kita tak nampak nak puasa juga. Puasa je lah. Jadi kau dah merungut. Jadi dia punya penghujung Ramadan tu tak cantik. Betul tak? Tak cantik. Tak cantik. Ending yang tak cantik. Kita nak husnul khatimah. Bukan mati saja kita nak baik. Penghujung Ramadan pun kita nak baik. Oh, besok puasa lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bagi kami puasa tambah satu hari lagi. Puasa je lah. Tak sama yang puasa 29 dengan puasa 30 hari.
Yang solat tahajud 20 rakaat, solat tahajud 8 rakaat, sama ke di sisi Allah? Tak sama. Tapi masing-masing lah. Itu bukanlah kita nak kata, kami puasa tahun ni 30, engkau 29, korang pahala kurang sikit. Tak boleh. Allah nak beri saya peluang untuk tambah lagi satu hari. Keduanya, Aiman, bila tengok anak bulan, dia bukan macam tengok anak orang. Anak orang ni lahir-lahir nampak, anak bulan lahir tak nampak. Dah lahir dah anak bulan, memang dah lahir, tapi bila kita cerap tak nampak. Waktu kita mencerap adalah pukul 7.30 waktu maghrib, masa nak azan maghrib. Itulah waktu kita mencerap. Tak bolehlah duduk situ sampai 9 malam. Tak boleh. Dia tak tunggu. Kira bila cerap tu tak nampak 7.30 azan dah, lipat-lipat barang semua, teleskop semua lipat, kita kena balik. Kira consider besok tak raya. Barangkali orang yang cerap anak bulan, macam kita katalah dekat Kuwait ke dekat Saudi, dia cerap anak bulan, kita masa cerap anak bulan umur dia baru 4 jam, tak nampak. Bila tambah lagi dengan 5 jam, katakan Saudi kita tambah lagi 6 jam, jadi berapa jam? 10 jam. Masa Saudi cerap anak bulan umur dia 10 jam. For example. Contohnya. Jadi dia nampak tak? Nampak? Nampaklah. Dah besar. Anak bulan dah besar. Dia raya. Mulalah kita pun kata, tengok Saudi dah raya. Tak, habis-habis kita nak bergaduh bab tu. Saya senang aja. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran bahawa faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang melihat anak bulan dah ada puasa. Satu. Begitu juga siapa-siapa nak raya, tengok anak bulan. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat anak bulan dan berhari raya dengan melihat anak bulan. Siapa yang akan buat pemasyhuran adalah pihak berkuasa, supaya kita dapat lihat keselarasan. Kita jangan lihat apa yang berlaku di negara jiran, lihat dah kepada pihak autoriti dan juga pihak yang bertanggungjawab dalam mengisytiharkan hari raya. Senang masalah, saudara. Saya relax aja, tak ada apa masalah. Nak tambah satu hari lagi, kita puasa. Yang pastinya kita akan puasa tidak lebih daripada 30 hari. Tak lebih. Tapi orang kata confirm raya Sabtu, Ustaz. Raya 1 ataupun 2 tu tak pastilah. Jadi kita pasti akan berpuasa 30 hari. Kalau kita macam ni lah, maksud kita pasti berhari raya, tapi kita tak tahu hari raya itu sama ada kita puasa 29 atau 30. What's your problem? Kan? Puasa je lah, saudara. Macamlah tak biasa. 29 hari dah puasa kot, 1 hari lagi nak tambah. Bukannya susah pun. Kan? Jadi janganlah duk pertikai. Sebab itu saya sebut, pertikaian itu kita tak nampak dia punya impak dia tu, kesan kepada amalan saya. Dia jadi apa? Jadi macam saya tak ikhlas pula. Saya sibuk nak raya. Memanglah raya ni Nabi suruh kita beraya, pakai lawa-lawa, bersalam-salaman, kunjung-mengunjung, bermaaf-maafan. Ya, memang ada disuruh bergembira. Tapi kita ni nak over sangat gembira tu. Tapi Ustaz, nak plan cuti tu masalahnya, Ustaz. Tak adalah. Saya tengok kerajaan pun kalau sekolah dah bagi start cuti 19 hari bulan. Dan penjawat ikutlah, boleh ambil cuti awal. Ambillah cuti awal sehari ke 2 hari. Kan raya sehari 2 hari cukup lah. Okay. Nak raya banyak-banyak pun, raya nanti, sebab seperti mana Ahmad Syauqi kata, al-aidu laysa liman labisal jadid walakinnal aidu liman khafa yawmal wa'id. Wah, dia kata raya ini sebenarnya bukanlah raya dengan memakai pakaian yang cantik-cantik, lawa-lawa baru, tetapi raya sebenarnya bila kita dapat pembebasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab malam itu malam yang penuh barakah. Jadi saya nak beritahu, pastikan kita beri komitmen dan juga sebulat suara kita setuju dan kita sokong kepada pihak pemerintah dan juga mufti-mufti dan juga penyimpan yang mencerap anak bulan. Jadi apa keputusan? Itulah. Tak ada timbul terkejut. Nanti Ustaz ada, baiklah bagi tahu awal. Kita tak naklah raya terkejut macam tahun lepas. Apa yang terkejutnya? Tak ada siapa terkejut. Saya okey je. Saudara seorang je terkejut. Orang lain semua relax kan? Tapi yang best, Ustaz, biasanya hari yang ke-30 tu, Ustaz, kita dah berpuasa di kampung dan kita dapat buka sama-sama. Itulah bestnya kalau hari ke-30 tu dapat kita balikkan. Baik, Ustaz, kita
berbalik kepada topik kita ni, satu soalan menarik Ustaz daripada Rohaya Arifin ni. Kita ada sebut pasal malaikat tu, dia bukan turun sekali je, dia berbondong-bondong turun. Betul Ustaz? Betul. Soalannya, siapakah malaikat yang ditugaskan pada malam-malam Al-Qadar? Adakah cukup sekadar solat qiyamul lail, mengaji Al-Quran, berselawat dan berzikir serta istighfar untuk menjejaki Lailatul Qadar, atau ada lagi cara yang lain? Siapakah malaikat yang ditugaskan pada malam Al-Qadar? Malaikat yang ditugaskan, jumlah malaikat seperti mana saya sebut tadi, bilangan mereka seperti hujan yang turun ke bumi, tak dapat dibilang. Tapi yang pastinya bilangan mereka terlalu ramai. Mereka turun pada malam itu tanpa berhenti-henti. Turun. Ada sebab itu ada ulama sebut, kalaulah kita dihijabkan, kita lihat kita akan terserempak dengan malaikat. Nak beritahu bahasa macam mana ya? Penuh lah. Bahasa berselerak. Kita tengok ke mana-mana, tengok semua malaikat. Memang bertaburan malaikat pada malam tersebut, dan diketuai dengan malaikat Jibril. Jadi malam itu bumi kita diberkati dan dihujani dengan para malaikat. Malaikat tak turun ke bumi kalau malam itu tidak istimewa. Jadi sangat istimewa. Malaikat turun juga dalam peperangan Badar. Malaikat turun juga dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Malaikat takkan sewenang-wenangnya turun ke bumi kalau malam itu tidak ada keistimewaan yang luar biasa. Kemudian yang mengetuai rombongan tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Adakah cukup sekadar solat qiyamul lail, mengaji Al-Quran, berselawat dan berzikir dan serta istighfar untuk menjadi Lailatul Qadar, atau ada cara lain? Apa saja amal soleh. Saya suka amal soleh ini, kita lihat apa saja amalan malam tersebut. Yang saya buat benda baik, bagi orang makan, jadi apa saja benda baik, positif yang kita buat, dia termasuk dalam amal soleh. Tetapi amal soleh ini dia terlalu umum. Kita dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita perlu lihat apakah ibadat-ibadat khusus yang diajar oleh Nabi dan juga para sahabat salafus soleh berkaitan mengimarahkan malam Lailatul Qadar. Kita nak fokus amalan apa tu kan? Amalan apa? Mereka akan solat, mereka akan qiyam, mereka akan berdoa, mereka akan baca Quran. Tapi kebanyakannya mereka akan solat dan berdoa. Solat, berdoa. Solat berdoa, sebab Allah tidak akan kata tidak pada malam tersebut siapa-siapa yang berdoa. Dan siapa-siapa yang hidupkan malam tu, dia hapuskan dosa-dosa dia. Jadi bukan sebab ada kata, Ustaz, kalau malam tu kan saya tak sempat qiyamul lail lah Ustaz, saya buat kuit semperit, saya dapat tak pahala qiyamul lail? Dapat pahala amal soleh, dia tak dapat pahala yang lebih besar. Dia kan kadang-kadang kita nak divert senang-senang macam tu saja. Asalkan Ustaz malam tu saya mop rumah, kemas rumah Ustaz, saya dapat dah qiyamul lail. Dapatlah pahala sebab kita buat benda baik. Taklah dapat seperti orang qiyamul lail malam tersebut. Kok dapat 1000 balang Ustaz, tak ada tak ada. 1000 balang kuih semberit. Ya. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik juga ni Ustaz. Untuk menjadi Lailatul Qadar, selain kita menggandakan lagi amal ibadah, perlu untuk berpakaian cantik dan berwangi-wangian. Dia nak tanya, mungkin malam Lailatul Qadar tu pun kena pakai elok-elok kan, berpakaian cantik. Bagaimana Ustaz? Ya, saya setuju. Bila kita beribadat, biarlah pakaian kita ni pakaian yang bersih, pakaian yang cantik, pakaian yang kemas, bukan pakaian yang dah seminggu lebih kita pakai, ada tumpahan bubur lambu, kari kan. Bau baju tu dengan bau bau bakar lemang apa benda kan, bau asap. Jadi kita tak maulah, sebab kita mahu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pakaian kita bersih dan harum. Dan Allah suka orang yang pakai harum ni. Suka, sebab itu Nabi SAW sentiasa harum. So Nabi akan pakai minyak atar, dan begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi dikala saya menghadap Allah pada malam hari Lailatul Qadar ataupun malam-malam saya berqiyamul lail, pastikan pakaian saya pakai itu adalah bersih. Kalau boleh saya mulakan dengan mandi, bersugi, pakai wangi-wangian, baju yang cantik, lepas tu saya berqiyam. Cuba buat macam tu, tengok dia punya fokus tu lain. Berbanding dengan badan yang sedang melekit-lekit nak solat. Badan melekit-lekit nak solat ni dia tak selesa. Macam mana kita nak fokus? Kan malaikat pun tak sapu kita. Jadi kita mau, saya setuju kalau malam itu kita pakai cantik, kita pakai lawa. Tak adalah kata solat malam itu Qadar ni pengambil sampin baju Melayu bagai, bersongkok.
Tak, dia bersih, cantik, bersih dan suci. Itu paling mustahak. Paling mustahak bersih dan suci. Kemudian cantik tak cantik ni ikut orang lah. Nak pakai baju macam mana kan? Baju dia cantik. Ni ada orang, kalau saya baju Melayu ataupun saya pakai jubah yang ada, saya solat lah dengan jubah yang bersih. Itu dah cukup dah. Orang kata baju Ustaz hari ni cantik lah Ustaz. Kalau ping-ping sikit. Iya. Okey Ustaz, Sahjatul Siddiq. Malu pula rasanya. Okey. Di Facebook ada satu soalan, apakah untuk menjejaki Lailatul Qadar ini perlu syaratnya agar segala amalan diterima Allah SWT? Ada syarat ke Ustaz? Ya, syarat dia adalah mengikut sunnah lah. Maksudnya Nabi SAW dengan para sahabat telah ajar kita malam tu nak buat apa. Dia bukan malam itu malam kita buat divertkan amalan telah diajar kepada amalan-amalan yang lain. Jadi bagi saya malam tersebut malam kita solat, malam kita berdoa, malam kita baca Quran. Paling tidak solat dan berdoa pada malam tersebut. Itu amalan khusus yang telah ditunjukkan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW sendiri. Jadi kita fokus kepada area itu. Okay. Jadi solat-solat sunat ni barangkali ada orang kata begini Aiman. Yes, dia kata Ustaz, saya dah solat sunat tarawih dekat masjid. Jadi malam saya tak solat boleh ke? Terpulang. Habis saya dah solat tarawih, malam saya nak solat apa? Kita solat sunat tahajud lah. Solat sunat tahajud ni kita boleh niat solat sunat tahajud mutlak begitu saja. Usolli sunat tahajud di raka'ataini lillahi ta'ala. Aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat. Kemudian saya boleh aja buat solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Saya nasihatkan bulan Ramadan ini kita latih diri kita solat sunat tasbih. Kalau tidak boleh buat seminggu sekali tiap malam. Saya tahu panjang solat sunat tasbih ni, kita dapat 300 tasbih, kena 4 rakaat. Jadi kalau kita boleh buat malam raya, kan malam raya ni ini saya punya amalan. Kalau malam raya, katakan malam tu tak ada tarawih, tapi malam tu saya akan kumpul anak isteri saya akan buat solat sunat tasbih. Closing malam itu adalah solat sunat tasbih malam raya. Lepas isyak saya solat berjemaah, dan sama ada saya solat di masjid atau bersama keluarga. Kemudian saya susuli dengan solat sunat tasbih. Selepas solat sunat tasbih barulah saya akan bertakbir raya di rumah. Masya Allah Ustaz. Jadi inilah kelebihan di antara satu perkara yang perlu kita lakukan. Ustaz, tadi pada ayat yang terakhir itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi mungkin kita dapat lihat orang kata Lailatul Qadar ni dia turun sekejap naik balik ke, setengah jam je ke berlakunya, adakah ianya sampai ke subuh tadi Ustaz, ataupun ada waktu-waktu tertentu je dia lalu dia singgah lepas tu dia pergi. Bagaimana dengan masa tu sendiri Ustaz? Adakah sepanjang malam? Dia kalau ikut beberapa riwayat ulama sebut ataupun beberapa pandangan ulama bawa sepanjang malam. Itu secara umumnya sepanjang malam. Maksudnya daripada tenggelam, daripada salamun hiya hatta matla'il fajr, daripada min bad'i ghurubi syams ila tulu'il fajr, daripada mula tenggelamnya matahari sampailah terbit fajar sadiq. Itu tempoh yang disebut secara umum. Tapi ada juga perbahasan ulama, dia kata tak sepanjang malam itu, tapi dia ambil sepertiga malam. Sepertiga malam maksudnya daripada pukul 2 pagi sampai pukul 5 pagi. 2 pagi sampailah fajar pada waktu pagi. Wahum bil ashari hum yastaghfirun. Allah beritahu di waktu suhur yang mereka beristighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan disapa oleh para malaikat akan keberkatan malam tersebut kepada orang yang berqiyamul lail. Jadi bagi saya dua-dua riwayat itu valid, dua-dua pendapat itu valid. Sama ada golongan yang menganggap sepanjang malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ataupun ada juga yang menganggap bahawa sepertiga malam. Tapi bagi saya, kalau Nabi SAW, para sahabat ridwan alaihim, mereka nak ambil sepertiga malam itulah. Sebab itulah cabarannya. Tuhan nak bagi sesuatu keistimewaan tidaklah semudah-mudah begitu kan? Tak murah. Jadi tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah gambarkan bagaimana mereka sanggup meninggalkan tempat-tempat tidur ketika mana mereka sedang dibuai keenakan. Tilam yang empuk, bilik yang ada aircon, selimut yang tebal. Jadi dikala itu ditinggalkan, dia bangun, pergi berwuduk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan lain. Waktu tu selimut jadi berat Ustaz. Sebab itu dia qiyamul lail ini adalah kena tidurlah kejap. Ulama sebut kenalah tidur kejap. Lepas tarawih tu kita tak tidur lagi. Kita balik pukul 11 itu kita tidur sampailah 3 jam macam tidur, kita bangun, kita
bertahajud. Ideal dia dalam pukul 3 macam tu Ustaz 3 lah, 3 cantik, 3:30 itu waktu. Sebab ada di sana riwayat-riwayat sebut bahawa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala akan turun sampai ke lapis langit yang pertama. Dan pada ketika itu siapa-siapa yang berdoa, doa mereka Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Allah tidak akan kata tidak kepada mereka yang berdoa pada ketika itu. Bukan susah. Wih, susah Ustaz. Susah. Maksudnya kita boleh lihat berapa ramai yang berjaya sayugia. Sebab itu kita lihat para salafus salih ni ruhbanun, fursan fil nahar war ruhbanun fil lail. Para pejuang-pejuang ni, para salafus salih ni, di siang hari kita akan lihat mereka sebagai prajurit, sebagai pejuang. Di malam hari kita akan lihat mereka sebagai pendeta-pendeta yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu tu waktu yang mencabar. Bukan semua orang boleh jaga. Kita set, Farid Rawi pun set, handphone alarm ni set, tunggu pukul berapa nak bunyi, set, sekali bunyi, slow je tangan tu. Dia stop dulu. Stop. Kali kedua anak kejut. Bah, 5:30 dah, 5:30 dah. Alamak. Dan saya malam tadi dah solat tarawih dengan witir sekali. Dah tepuk dahi kadang-kadang. Kadang kita kata, "Weh, tak apalah malam ni tak tarawih, malam nanti bangun pagi nak qiyam." Dia belum tentu kita akan bangun. Tapi Ustaz, ada satu family ni Ustaz, memang 10 malam terakhir ni dia berkampung di masjid, dan ada masjid-masjid yang dia sediakan ruangan untuk mereka tidur di masjid supaya mudah untuk mereka bangun malam. Kalau kat rumah ni Ustaz dengan selimut yang tebal dan sebagainya Ustaz, pening kita nak bangun pagi. Baik Ustaz, kita lihatkan tentang Ustaz sebut tadi dilimpahi keberkatan yang cukup banyak dibawa oleh para malaikat. Tapi kita cerita lepas ni Ustaz Boleh? Para penonton jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baiklah, para penonton sekalian, satukan semua pembiayaan anda untuk pengurusan kewangan serta ketenangan fikiran melalui pembiayaan peribadi iAfin dengan kadar keuntungan menarik. Untuk maklumat lanjut, sila layari afinalways.com atau hubungi pusat panggilan Afin di 0382 302222 tertakluk Terma. Baik, para penonton sekalian, jom sama-sama kita teruskan dengan mendengar sedikit pesanan daripada Murtada Dakwah Center. Jom kita saksikan. Okay, baik. Alhamdulillah untuk 10 malam terakhir ni tuan-tuan, memang aktiviti yang sangat rancak berpahala insya-Allah. Penuh daripada tuan-tuan sebelum tidur sampai bangun tidur sampai tertidur baliklah. Insya-Allah hampir raya lah cerita dia. Bermula daripada sebelum subuh, alhamdulillah kita ada qiyamul lail sepanjang malam dengan tradisi kita 4am club. Alhamdulillah untuk 4am club ni tuan-tuan, lebih daripada ratusan ribu orang dah join secara online. Jadi ini tahun yang pertama setelah masjid kita siap, kita buat secara virtual dan juga secara offline, jadi secara fizikal. Jadi tuan-tuan yang boleh datang ke Madat, yang tak boleh datang boleh join secara online melalui 4am club, iaitu Madat sendiri, Murtada Dakwah Center. Jadi tuan-tuan, bermula daripada qiyamul lail, kemudian sembahyang subuh berjemaah, jangan tak sembahyang pula amboi qiyamul lail beria-ria, sembahyang ke tidak ke parit kita. Maka boleh lagi kita ada solat kuliah subuh, lepas tu kita ada kuliah duha, kita ada sahur. Sebelum kuliah duha tu sahur dulu, sebelum sembahyang apa semua. Kita ada kuliah zuhur, kuliah asar, edaran bubuk lambuk sekitar 1000 ke 2000 pack sehari, dan kita ada buka puasa 1000 orang yang kita bekalkan semua secara percuma. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sepatutnya 10 malam terakhir ni adalah ruangan yang kita rebut untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala dan ganjaran yang Allah tetapkan. Sebab Allah menjanjikan dalam 10 malam terakhir ini diberikan Lailatul Qadar. Bukan pi kamdar, bukan pi beratok, duk pi kat bazar. Maka ambil manfaat. Saya kata tak salah, bukan kata salah pi bazar, tapi janganlah macam belah saka, masuk daripada asar keluar sampai isyak. Ambil ruang waktu yang sedikit untuk kita nak pergi shopping, perbanyakkan kita shopping pada ganjaran pahala yang Allah sediakan khas untuk kita semua. Baik tuan-tuan, untuk 10 yang terakhir juga, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada kita adanya Syekh Muhammad Jabil Dalul
yang diterbangkan khas daripada Mesir, seorang guru qiraat yang alim dalam Quran, yang faqih dalam Quran, maka ambil manfaat, bawa anak beranak kita jumpa dengan syekh, betulkan surah Fatihah balik, sebabkan surah Fatihah rukun qauli dalam solat kita kan. Bayangkan 17 kali sehari kita duk baca, tunggu terbalik, kalau tak betul sayang, takut tergugurnya kita punya salat. Jadi ambil manfaat. Syekh ada daripada malam 20 Ramadan sampai malam 25 Ramadan. Bacaan memang sedap, tak relax. Kalau Syekh berhenti awal, kita rasa nak marah, sebab bacaan yang sangat sedap dan qiraat yang ditukar-tukar berbeza-beza yang kita boleh belajar. Jadi malam ni boleh ajak semua anak beranak, angkut dia beradik, tok wan pun bungkus dalam beg, bawa mai ke masjid. InsyaAllah selesa, anak-anak pun ada penjagaan khusus kita buat, yakni kindergarten untuk playground kanak-kanak di dalam masjid, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, secara totalnya Alhamdulillah kita dah siap masjid hampir 100% lah. Kalau tuan-tuan dah tengok ni, tak ada benda lain melainkan infra kerja jalan. Dalam masjid total siap. Kita ada masjid yang beroperasi 24 jam. Bukan hanya Ramadan saja, selepas Ramadan pun kita akan hidupkan dengan 24 jam punya konsep. Dan kita ada masjid Mesra Musafir, ada 24 katil hotel dalam masjid, duduk free ya, tak ada bayar. Tapi jangan main bulan madu pula, main untuk lena-lena nak rehat, lepas tu sambunglah musafir tuan-tuan. Kita ada playground kanak-kanak dalam masjid. Saya yang pertama di dunia, siap ada gelonsong pusing-pusing tu. Tok Imam lepas jadi Tok Imam, pilah naik pada tak masalah, ambil manfaat. Anak-anak tuan-tuan ada penjagaan, ada mini library, kita ada ruang-ruang khas untuk kanak-kanak bermain dan mereka akan merasakan masjid inilah tempat yang dekat dengan hati mereka, insya-Allah. Jadi ada baki sekitar 1.4 juta ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan suruh saya bayar seorang tuan-tuan pakai tak ada benda lain lah saya kena buat, kena selesai kat ni je lah. Jadi jom kita buat sama-sama, rebut peluang ini yang Allah bagi hidangannya depan kita untuk kita pilih sahaja. Tuan-tuan percayalah, sebelum ni masjid dengan kos kita 8 juta kita buat, kita bukan ada duit pun. Tapi Allah izinkan ada juga orang-orang yang memberi, yang mempersiapkan dah hampir 7 juta bayaran. Hanya ada baki 1 juta lagi. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan yang sedang menonton, rakan-rakan yang bertuah tanyalah ustaz ni, jom kita rebut peluang ni, ambil untuk kita kongsi ganjaran ni bersama dengan serendah RM100 ataupun RM10 pun tak apalah, RM1 pun tak apa, asalkan kita buat. Kan kalau tidak, duit ni akan habis untuk benda-benda lain. Beli baju raya yang pakai setahun sekali, beli kuih raya yang bukan haram makan sangat pun. Lepas tu kita akan habiskan dengan benda-benda picisan yang lain. Jadi pagi ni kita rebut peluang dengan 10 keberkatan Ramadan yang terakhir ini, kita ambil untuk kita berinfak, bersedekah. Ambil manfaat ni sebaik mungkin. Sebab apa? Pembangunan ni akan terus berjalan, takkan terhenti dekat masjid saja. Adalah stadium e-sport, rumah warga emas, tahfiz fasa kedua. Kita ada 6,000 permohonan pelajar-pelajar untuk tahun ni saja, dan tahun depan mungkin lebih ramai. 6,000 yang kita ambil berapa belas orang saja tahun ni. Jadi tahun depan kita berharjat untuk nak ambil sekitar 200 ke 300 orang pelajar. Tiang-tiang piling semua dah pacak. Sekarang nak naik structure saja. Kalau masjid kita boleh buat dalam tempoh 12 bulan, tak mustahil bangunan-bangunan lain pula kita boleh buat dengan keadaan yang sama, insya-Allah. Saya memerlukan sokongan dan dukungan daripada tuan-puan. Dengan keberkatan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Baik, macam mana cara nak berinfak? Tuan-tuan boleh ke madatcenter.com dan QR yang tertera, tuan-tuan ambil manfaat sebaik mungkin. Tuan-tuan boleh tengok segala pembangunan transparent kita buat, siap dengan audit untuk sebagai manfaat bersama. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, tak lupa juga insya-Allah mana-mana yang berinfak boleh tengok, maklumkan kepada kami, dan tuan-tuan akan diberikan pemulangan hadiah sekitar 60 e-book secara percuma. Baca guling-guling pun tak habis tuan-tuan, sebab banyak tuan-tuan ni. Ada 10 malam terakhir tapi ibu yang sangat banyak tak relax. Dan kita sediakan sijil wakaf khas untuk tuan-puan. Mana yang berdekatan datang ziarah, kita tumpang manfaat bersama. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita pada pagi ini. Tanyalah ustaz, suatu hari nanti Allah menghimpunkan kita di syurga Allah dengan keberkatan amalan yang kita lakukan 10 malam terakhir. Jom kita berwakaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Terima kasih para penonton sekalian. Pada hari ini kita nak mendengar kisah
Ramadan dari Al-Quran berkaitan dengan menjejaki Lailatul Qadar. Baik, jangan kecewa, jangan putus asa lagi kerana kita ada berbaki lebih kurang 6 hari lagi untuk kita menjejaki Lailatul Qadar. Baik, para penonton sekalian, kita ada satu soalan menarik Ustaz bersama dengan penonton kita ni. Dia baru saja hantar soalan di Facebook ni Ustaz. Khas untuk orang wanita ni. Okey. Soalannya adalah bagaimana jika wanita yang tak boleh solat, tak boleh puasa, adakah boleh dapat jumpa dengan malam Lailatul Qadar? Terima kasih kepada Syikin Sikit. Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Syikin atas soalan tadi. Memanglah ada kemusykilan. Orang perempuan akan fikir, alamak aku uzur, tak boleh solat, tak boleh puasa. Macam mana keadaan aku dengan malam Lailatul Qadar? Jadi doa yang Aisyah minta daripada Nabi SAW, kan Ummul Mukminin Aisyah tanya pada Nabi SAW, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar wahai Rasulullah, apa yang aku harus lakukan? Maka Rasulullah kata, perbanyakkanlah doa ini wahai Aisyah. Itu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi bagi mereka yang uzur, perbanyakkanlah doa. Jadi doa juga salah satu amalan yang dibenarkan dalam Islam. Jadi tak perlu gundah gulana, tak perlu rasa sedih sebab Allah Subhanahu wa taala beri peluang untuk dapat juga malam Lailatul Qadar. Jadi kalaulah malam tersebut mereka yang uzur ini masih lagi berdoa, masih lagi berwirid, minta dengan Allah Subhanahu wa taala kebaikan, mereka juga akan dapat pahala malam Lailatul Qadar. Seperti seolah-olah mereka beramal, sebab doa kan masuk dalam amal soleh kan. Dalam Quran pun ada, dalam hadis-hadis Nabi SAW juga syarat baginda memberi motivasi supaya kita perbanyakkan doa pada malam Lailatul Qadar ini, atau pada bulan Lailatul Qadar. Sebab begini Aiman, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah beritahu sekiranya apabila wa idza, dan apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai aku, di mana aku, jauh ke dekat aku ni hampir. Qul itu tak ada. Kalau Aiman baca Quran, yas'alunaka qulir, yas'alunaka qul, yas'alunaka qul, dia mesti ada qul. Tapi dalam ayat 186, cuba belik nanti, di ayat tu hujung tu tak ada qul. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau ikutkan standard, wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib. Tapi qul itu tak ada. Nak beritahu bahawa bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sangat hampir kepada mereka yang berdoa. Dan doa menjadi salah satu amalan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, orang yang berpuasa, sekiranya berpuasa, doa mereka akan mustajab. Jadi bagi mereka yang uzur, tak dapat berpuasa, mereka juga boleh berdoa. Dan tidak ada salahnya atau tidak ada halangan bagi wanita yang uzur juga untuk mengulang kaji hafalan Quran. Niatkan zikir, boleh je. Yang tak boleh baca dalam mushaf. Kan takkan surah-surah pendek kita tak hafal kan? Okey. Surah Al-Ikhlas, surah-surah pendek yang kita boleh baca, surah Al-Fatihah kita baca. Jadi ini semua menjadi amalan yang akan mengundang keberkatan dan dapat reward pada malam Lailatul Qadar. Niat zikir tadi Ustaz. Ya. Dan juga orang kata baca kena pendek-pendek sikit Ustaz, jangan panjang-panjang. Itu dia. Baik. Mana ada jugalah amalan-amalan yang boleh kita menggarap menjejaki malam Lailatul Qadar ini dengan banyak doa, zikir dan mungkin mengulang kaji ayat Quran dengan niat kita berzikir. Baik, sahabat kita Ustaz di Facebook ni, dia tak puas hati lagi ni. Dia nak cerita lagi. Orang kata tentang tarikh malam Lailatul Qadar Ustaz bersama dengan Mazni Hassan. Apa pandangan Prof tentang golongan yang mengambil pandangan daripada Imam Syafi'i bahawa malam Lailatul Qadar itu ada kaitannya dengan hari pertama puasa? Contohnya, jika hari pertama puasa jatuh pada hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar itu juga diduga terjadi pada malam ke-25 Ramadan. Jika kita hanya menumpu pada malam ganjil itu saja, adakah golongan seperti ini boleh dikategorikan sebagai orang yang menjejaki malam Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Mazni atas soalan tadi. Ya betul, jangankan Imam Syafi'i, ada imam-imam lain juga membuat satu perkiraan
Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Khamis, maka malam itu kadang 25. Dan ada kiraan-kiraan yang dilakukan oleh para alim ulama kita, tapi itu melalui pengalaman mereka. Dan kita tidak menjadikan itu sebagai indikator yang muktamad semata-mata. Dia menjadi panduan yang boleh membantu kita kalau kita nak menjejaki. Namun demikian, Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu boleh berlaku pada malam 23 dan boleh juga berlaku pada malam 27, dan ada riwayat juga sebut boleh berlaku 25 sekiranya puasa itu bermula hari Khamis. Jadi ini kalau kita secampur 21, 23, 25. Dah 3 malam ganjil di 10 terakhir sudah ada persepsi akan berlakunya, ada tanggapan akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Belum lagi kira 27, belum lagi 29 mengikut setengah riwayat. Jadi bagi saya ini adalah panduan-panduan yang diberikan oleh ulama untuk bagi mereka yang ingin mencari. Namun demikian, saya punya nasihat ialah supaya kita tidak mengintai-intai di situ saja. Supaya kita tidak menjadi orang yang terlalu kalkulatif, terlalu berkira-kira nak beribadat di 10 terakhir. Nampak work smart, Ustaz. Nampak work smart. Nampak. Tak ada, Ustaz, jangan semua kita ambil satu malam. Bila lah itu kadang Ustaz beritahu saya. Saya nak beribadat pada malam tu saja. Jadi malam-malam lain kalau Tuhan datangkan Lailatul Qadar, kita akan terlepas. Sama jugalah bila ulama sebut ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya telah diberitahu, dan keesokan harinya matahari akan terbit warna keputihan, tidak warna kemerahan atau warna kuning. Juga itu salah satu petunjuk. Takkan saya nak tunggu pagi besok, malam tu dah terlepas dah. Kita tengok dulu pagi ni matahari kalau apa. Alamak, lepas lah. Semalam Lailatul Qadar ni aku dah tertidur malam tadi. Jadi dah kita kerugian. Sebab itu 10. Nabi awal-awal cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. InsyaAllah tak terlepas. Tak terlepas. Kalau kita fokus daripada 10 malam terakhir ni, fokus hari-hari, insyaAllah kita akan dapat. Jadi Ustaz, kita melihatkan pada ayat tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi kita nak tahu juga apa benda yang malaikat bawa turun tu, dan dengannya tentang keberkatan. Macam mana bentuk keberkatan itu dan apakah kesan kepada orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar terhadap barakah itu tadi, Ustaz? Ya, terima kasih. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya kesejahteraan yang Allah berikan kepada mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini adalah dalam bentuk makbulnya permintaan mereka. Makbul maksud diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka disapa oleh malaikat. Mereka tak nampak malaikat tapi malaikat sapa, dan yang ketiganya malaikat turut akan mengaminkan permintaan-permintaan mereka. Jadi semua ini menjadikan bahawa kesejahteraan yang Tuhan limpahkan ke atas mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kesejahteraan yang Allah berikan kepada mereka bermulalah daripada saat dan ketika itu, dan seterusnya akan berpanjangan. Dia tidak terputus. Jadi Allah janji akan beri kelebihan itu melalui sapa malaikat. Dia malaikat sapa ni menyapa bukan satu benda yang mudah. Kan? Kita tunggu dekat rumah atau kita tunggu dalam majlis, tiba-tiba ada orang besar datang sapa kita. Memang apa khabar? Kita kata, baik. Kita pun terkejut. Orang besar tegur aku lah, orang besar ni. Siapa aku lah. Jadi lepas tu kita akan jadi apa? Jadi glamour lah. Kau kenal dia. Dia boleh siapa kau, hebat lah. Jadi kita akan dapat satu kemuliaan. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala sebut malaikat akan sapa kita, jadi menyapa kita tu di kala tu kita buat apa? Malaikat nak sapa takkan tengah tidur. Malaikat nak sapa takkan kita tengah buat apa sebenarnya pada malaikat nak menyapa itu masa kita sedang beribadat, sedang berdoa. Ya. Itu dia, Ustaz. Jadi kita mengharapkan itulah Allah pilih kita untuk disapa oleh malaikat, dan tanda seorang itu dilimpahi dengan keberkatan. Kita nak melihatkan penanya baru di Facebook kita ni, bersama dengan Juwita Muhammad Ali. Siapakah sebenarnya yang dikatakan mendapat Lailatul Qadar?
Adakah mereka yang melakukan amal ibadah sepanjang malam tapi tidak nampak apa-apa petanda Lailatul Qadar seperti pokok yang sujud dan lain-lain, atau mereka yang nampak petanda-petanda Lailatul Qadar tetapi mereka tidak melakukan apa-apa amal ibadah? Mungkin kalau kita boleh faham Ustaz tentang soalan ini, orang yang nampak petanda-petanda itu sahaja yang sebenarnya ni dapat Lailatul Qadar. Kalau dia tak nampak, maknanya dia tak dapat. Adakah macam tu Ustaz? Saya terima kasih pada soalan daripada Juita ni. Dia sangat related dengan kita punya watak sendirilah, Iman. Kalau kita ni baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita baik dengan Allah, Allah akan beri. Dia dah merupakan satu pemberian hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu daripada awal Ramadan kita kena lihat. Kalau seseorang itu pada awal Ramadan tak tinggal tarawih, tak tinggal baca Quran, sedekahnya, jadi nampak solid package dia itu pada bulan Ramadan. Bila orang ni dia bawa prinsip dan juga amalan ini sampailah penghujung Ramadan, dia adalah orang yang selayaknya dapat reward malam Lailatul Qadar. Betul tak? Nak tengok juga kalaulah Lailatul Qadar itu berlaku 27 Aiman, daripada 1 Ramadan sampai 26 ni buat apa? Betul. Betul tak? Betul Ustaz. Daripada 1 hingga 20 buat apa Ramadan ni? Berapa banyak you camp, berapa banyak you tarawih, berapa banyak you pergi masjid, berapa banyak. Jadi nak tengok juga sipir tu kena lihat. Tiba-tiba dia pergi paham masjid 27 saja. Tiba-tiba. Dia pemberian Tuhan ini tak sama kepada semua orang, dan saya yakin bahawa Lailatul Qadar ini walaupun kita ni nampak sama, tak semua orang akan dapat mengecapi malam penuh keberkatan ini. Sebab itu daripada awal Ramadan lagi kita kena berusaha, dan tanda-tandanya saya dah sebut, dan tanda-tanda ni tak semua orang dapat lihat. Mudah-mudahan dengan konsisten kita amal kita sepanjang Ramadan itu, Tuhan balaslah dengan beri malam Lailatul Qadar. Siang berpuasa, malam dia tak tinggal tarawih, baca Quran tak tinggal. Dan memang seorang yang nampak luar biasalah ajwadu ma yakunu Rasulullah SAW fi Ramadan wa kadzalika sahabat ridwanullah alaihim. Nabi sangat pemurah, Nabi sangat cantik, Nabi sangat nampak luar biasa dengan kehadiran bulan Ramadan. Baru dia nampak Lailatul Qadar tu kan. Betul tak? Sepanjang Ramadan tu malas, segan, makan, tidur. Jadi mana mau dapat itu satu. Keduanya, saya juga berkeyakinan kalau seseorang itu tidak ada hubungan baik sesama manusia pun payah juga dapat Lailatul Qadar. Dengan mak tak baik, dengan ayah tak baik, dengan keluarga tak baik. Itu penghalang. Hutang ada you tak bayar, you patut you bayar hutang you lagi tak nak bayar hutang. Semua itu akan menjadi penghalang. Kita hubungan sesama manusia tak baik. Daripada mana Tuhan nak bagi Lailatul Qadar? Okey, kita simpan dulu Ustaz. Para penonton nak tahu apa lagi penghalang-penghalang untuk kita menggapai Lailatul Qadar? Selepas ini, tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, bila kita sebut tentang malam Lailatul Qadar ni, pastinya menjadi impian kepada semua umat Islam di luar sana, terutamanya orang beriman. Jadi kalau kita tengok Ustaz, dia tak kira orang, boleh jadi nelayan kat luar sana, petani kat luar sana, orang biasa-biasa je. Mungkin dia pun kata aku ni banyaknya dosa, nak dapat Lailatul Qadar pun belum tentu boleh dapat. Tetapi tadi Ustaz sebut satu perkara yang sangat menyentuh hati saya, iaitu jangan sembang nak dapat Lailatul Qadar, adik-beradik pun tak jaga, mak ayah pun tak hormat. Ustaz boleh hurai sikit tak Ustaz? Ya, bagi saya dalam Islam ni dia tak ada shortcut macam tu. Dia mesti lihat dia punya kepribadian itu adalah dia dah jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini sangat jelas. Bagaimana kita harus jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sesama sama manusia. Ada orang dia boleh jaga hubungan dengan Allah tapi sama manusia tak jaga. Contohnya dia berentakkan adik-beradik, dengan Kak Long tak bertegur dah 3-4 tahun. Tak, isunya apa? Isu berebut harta pusaka. So perselisihan bagi saya yang tidak valid dan tidak membawa kepada maksud hidup yang lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan satu pemberian Tuhan. Allah, sama juga doa saya, ibadat saya daripada mana Tuhan nak kabulkan. Kalau saya ni dengan mak tak baik,
dengan ayah tak baik. Apa saja kesalahan kesilapan mereka, saya sebagai anak saya kena berlapang dada. Begitu juga dengan mak. Mak ni kadang dengan anak, disebabkan anak tu dah kahwin dengan pilihan dia, mak tu pun tak bertegur dengan anak-anak dia. Jadi ini pun satu isu juga. Kita kena murnikan balik. Kita kena betulkan semua itu. Barulah kita akan dapat merasakan nikmat malam Lailatul Qadar. Barulah kita akan dapat lihat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui malam Lailatul Qadar. Tapi kalau sama manusia hubungan tak baik, saya rasa payahlah nak dapat Lailatul Qadar. Sebab dia menjadi salah satu indikator bagi seseorang yang soleh, ialah menjaga hubungan sesama manusia. Apatah lagi ada kaitan dengan adik-beradik, darah daging. Sebab dia juga merupakan salah satu pada dosa-dosa besar juga saya. Kita minta keampunan. Kita minta keampunan daripada Allah. Kita kata, wahai Tuhan, Engkau ni Tuhan yang suka beri keampunan. Jadi kita minta dengan Tuhan yang suka beri keampunan, beri keampunan kepada kita, tapi dalam masa yang sama kita tak reti nak maafkan orang. Macam mana nak dapat? Macam dapat? So kita minta dengan Tuhan yang bagi keampunan. Kau wahai Tuhan, Kau Tuhan yang suka beri keampunan, ampunkan aku. Ada kawan tu minta maaf lama dah. Dia kata, aku takkan lupakan kau, aku tak boleh maafkan kau. Jadi marah betul dalam masa yang sama, Tuhan tu banyak dosa kita buat, dia maafkan. So di mana cambahan, di mana kita dapat sifat Rabbani tadi? Kita tinggalkan makan, minum, syahwat kerana Allah. Imam Bukhari dan juga Ibnu Hajar sekarang ni kata kita sedang melatih diri kita dengan beberapa sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhajat pada makan, tidak berhajat pada minum, tidak berhajat pada isteri. Jadi kita dilatih dengan sifat-sifat positif supaya ada sifat Rabbani. Kita tahu Allah itu Tuhan Maha Pengampun, tapi dalam masa yang sama kita tak nak maafkan orang lain. Daripada mana dapat Lailatul Qadar? Can you tell me? Okey. Ustaz tinggalkan soalan itu kepada para penonton kita. Kita fikir sama-sama, Aiman. Kita fikir sama-sama. Sebab umur kita tak banyak. Betul. Umur kita tak banyak. Dan hubungan kita sesama manusia itulah akan menjadikan hidup kita lebih bermaksud, lebih meriah. Kalau tidak, kita akan bawa penyakit dalam hati kita ni, dalam hati perut kita ni, jadi barah yang semakin hari makan dari dalam. Takdir kata, Aiman, kita raya, kita balik rumah mak atau rumah siapa-siapa, terjumpa dengan sepupu yang kita selisih. Alamak. Kita pun tarik muka. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak pulihkan. Biar kita memaafkan orang terlebih dahulu sebelum orang memaafkan kita. Walaupun orang tak minta maaf dengan kita, kita dah maafkan orang tu. Besarnya kan, orang-orang ni akan dapat istana-istana mahligai-mahligai indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni sifat pemaaf, insya-Allah Allah akan maafkan kita, Allah akan ampunkan kita. Tapi kalau kita bersifat ketegak kata orang tu, susah nak bagi maaf pada orang, begitu jugalah agaknya sukar untuk kita dapat ampunan. Tapi itu batu besar ada dalam hati, Ustaz. Itu banyak keras. Itu batu besar. Okey, Ustaz. Adakah Lailatul Qadar ini khas untuk orang yang minta aku nak dapat Lailatul Qadar, ataupun Allah bagi juga kepada orang yang mungkin dia tak adalah mengharap sangat, sebab mungkin dia mengakui akan kelemahan yang ada pada dirinya, Ustaz. Dia bagi pada orang yang betul-betul minta sahaja ke, ataupun orang biasa pun boleh dapat? Boleh dapat. Semua orang boleh dapat. Dia seperti matahari yang menyinari bumi. Kan? Semua dapat kan? Semua dapat. Cuma siapa yang dapat mengambil peluang dan siapa yang tak dapat mengambil peluang. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh jadi orang yang beribadat, beriktikaf sepanjang tahun atau sepanjang bulan di bulan Ramadan ini belum tentu dia dapat. Belum tentu dia dapat. Tapi dalam masa yang sama, seorang pengembala kambing yang mengembala kambing dan balik petang keletihan, malam dia bangun sikit-sikit sajalah, taklah hebat sangat, tak mesti dia tak dapat. Boleh jadi dia dapat. Nelayan macam Aiman sebut tadi, boleh jadi dia dapat. Semua kita yang buat amal soleh dan ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala berhak dapat. Jangan diklasifikasikan, jangan lihat hanya orang yang begitu saja dapat, yang begini tak dapat. Jadi kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi. Kita kena ingat, saudara, bahawa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu siapa yang Allah bagi. Begitu juga dengan kemurkaan Allah, kita tak tahu siapa yang Allah datangkan kemurkaan. Kita khawatir kalau saya bermusuh dengan Aiman, Aiman ni orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Aiman ni seorang yang ada hubungan baik dengan Allah, tiba-tiba saya tak suka dengan dia. Jadi saya sedang mengundang satu kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak boleh mudah-mudah menganggap bahawa sesuatu amalan yang saya lakukan ini saya saja yang dapat, orang lain tak dapat. Jadi ini hak Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah nak beri keampunan, siapa yang Allah nak bagi malam Lailatul Qadar,
Itu ada dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita follow the flow, kata orang tu. Kita follow the flow saja. Kita ikut saja rentak yang telah sedia kita maklum, dan kita buat pengisian, dan kita lapangkan dada, kita maafkan semua orang supaya orang maafkan juga kita. Mudah-mudahan kita dapat mengecapi malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, yang akan menggembirakan kita pula ketika kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz. Jadi kita melihatkan bila dah dekat nak puasa ni Ustaz, kita bergembira. Yalah, bergembira mau tidaknya nak raya dapat duit raya Ustaz, ataupun nak balik ke kampung jumpa sanak saudara. Tapi bagaimana keadaan para sahabat yang mana menyambut akhir di bulan Ramadan ni? Adakah mereka macam kita juga bergembira dan berseronok bila mana datangnya hari raya? Bagaimana keadaan mereka Ustaz? Sebab ini relate dengan sikap kita yang sama ada nak puasa 30 atau nak raya 30. Okey Ustaz, cantik. So kadang-kadang kita berebut di situ. Kita berebut sebab kita ni lebih kepada preparation kita ni, dengan izin, kita punya persiapan ni nak sambut raya. Nak sambut raya. Kita bukan prepare untuk lain. Betul lah raya tu boleh, tapi kita prepare daripada sekarang pun. Ringtone orang dah tukar dah. Ringtone raya kan kat rumah, environment raya, cerita jumpa kawan raya, balik mana apa semua, kita dah lebih kepada raya. Kita tak bincang dah, oi kau dah juzuk berapa sekarang ni, bila nak khatam ni, dah berapa ni, oi hujung ni tengok surau masjid kurang, oi jangan bagi nasihat kan. Kita tengok, kita stabilkan balik, kita motivate balik diri kita dengan kawan-kawan kita. Tapi sahabat ridwanullah alaihim, bila hujung Ramadan, mereka akan mula rasa hiba dan sedih. Kenapa Ustaz? Sebab mereka akan ditinggalkan Ramadan. Ramadan ini mereka terima sebagai datangnya Ramadan seperti tetamu yang bertandang ke rumah mereka, tetamu yang bawa 1001 barakah, tetamu yang sangat dikasihi, tetamu yang membawa 1001 kelebihan. Jadi tiba-tiba tetamu tu nak balik. Kan, contoh kalau ada orang baik datang rumah kita, orang tu orang alim, orang tu berilmu, orang tu dikasih orang, dia datang rumah kita kata sangat seronok. Betul. Sangat seronok kita sembang dengan dia. Kalau dia kata, Ustaz minta dia dulu, alah kejap lah, awal sangat balik, makan malam dulu. Tak ada Ustaz, saya dah hal, saya kena balik. Jangan dulu. Alah tak boleh ke, sabar sikit. Jadi kalau tetamu baik, itulah reaksi kita dengan tetamu baik. Tapi kita macam nak halal tetamu. Bila nak habis? Letak kopi perambat. Bila nak balik? Bila nak habis ni? Bila nak habis? Sahabat-sahabat ditimpa kehibaan, kesedihan bila di Isytihar Raya. Sebab tetamu dah balik dah. Alah, hai. Sedih dah, hiba dah. Madinah itu jadi hiba. Para alim ulama' dia akan rasa sedih. Sebab satu, mereka punya muhasabah, terima atau tidak amalan saya sepanjang Ramadan tu. Aku ni termasuk tahun dapat Lailatul Qadar. Aku ni termasuk tahun dapat kampunan. Nama aku terpadam atau tidak bersenarai ahli neraka. Semua ni mereka akan fikir. Bagaimana pula? Tahun depan dah tak dapat jumpa tak? Mungkin mereka juga akan bermuhasabah. Allah, tahun ni aku tak banyak lah buat amalan. Aduh, Ramadan nak habis dah, Qiyamul Lail pun tak ke mana ke laut. Lepas tu Quran pun baru juzuk pertama surah Baqarah pun tak habis lagi. Dia mula rasa apa? Mula bermuhasabah dan sebagainya. Jadi dapat merasakan kerugian. InsyaAllah kita besok akan bincang juga Aiman, perihal berkaitan dengan bagaimana sahabat mendepani penghujung Ramadan dan di awal Syawal, dan bagaimana buat persiapan untuk hari raya. Adakah mereka raya macam kita juga dengan mercun, dengan pelbagai kemeriahan dan sebagainya, atau raya mereka macam mana sebenarnya? Jadi yang tu pun kita akan bincang besok sebagai satu panduan. Mereka kena tunggu esok pula lah ni. Ya, jangan ke mana. Jangan ke mana-mana. Baik, para penonton, kita dah berada di akhir siaran. Kita minta Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa ringkas. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di penghujung perancangan ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah, mohon limpah kurnia keampunan daripada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, isteri dan anak-anak kami ya Allah.
dan ampunkanlah juga dosa sahabat andai kami, jiran tetangga kami, ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, sekiranya malam Lailatul Qadar ini belum ditakdirkan ke atas permukaan bumi pada tahun ini, Kau takdirkanlah ya Allah. Kau jadikanlah malam Lailatul Qadar itu akan menjadi milik kami, ya Allah. Kau berkatilah kami, ya Allah. Kau pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, kami mendambakan keampunan daripadamu, ya Allah. Di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, Kau terimalah juga amalan-amalan kami, ya Allah. Kau berkatilah usia kami yang berbaki ini, ya Allah, dan juga hari-hari Ramadan yang berbaki ini, ya Allah, supaya kami diberi kekuatan untuk terus istiqamah beramal soleh sepanjang Ramadan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi para penonton, esok kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz lagi dengan topik fitrah dan perayaan. Baik para penonton, saya Daya Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi, kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.